Kita buka mari kita dengan Muntah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Okey. Okey, dah ada soalan? Okey, semua tengok. Semua nampak soalan dah. Jadi bawah menunjukkan trapezium EFGH yang dilukis pada suatu satah kartis. Okey, tu tak payah. Satah kartis tu maksudnya contoh macam satu atas kertas lah, lebih kurang gitu. Okey. So EF adalah selari dengan GH. Okey. Jika EF selari dengan GH, nampak ni anak panah ni. So bila nampak anak panah ni dia selari lah. Dan O ialah asalan. Asalan ni maksudnya kosong-kosong lah. Persamaan garis lurus EF dan GH masing-masing ialah ni bahagian ni persamaan ni. EF ni persamaan dia, GH ni persamaan dia. Cari pintasan X bagi garis lurus EF. EF ni dia suruh cari pintasan X. Kalau pintasan X dia, kalau siapa yang masih tahu pintasan X dia dekat mana? Tarik je macam ni. So dekat sini lah tempat pintasan X lebih kurang. Kita panjangkan. Dekat sini. Ni tempat pintasan X untuk EF. Okey, boleh faham? Okey. So dia suruh cari pintasan X dekat sini. So kat sini dia bagi hint iaitu selari. First kali kita kena tengok apa hint yang dia akan bagi. Bila selari maksudnya apa? Kalau selari maksudnya apa? Cuba jawab. Kalau selari maksudnya apa? Apa yang sama? Sama apa? Garisan sama ke? Kalau dia selari maksudnya tak ada nak jawab. Kecerunan sama. Okey. Benda ni ialah kecerunan dia. Sama. Okey, kecerunan dia sama. Ada motor kat sini. Kenapa tak makan? Okey. So, bila kecerunan sama, kita kena buat dulu bentuk persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus macam mana bentuk dia? YMX plus C. Baru kita tahu apa kecerunan dia yang sama tu. So, untuk EF, kita tulis 4Y sama dengan MX tambah 8. So, bila kita nak tukar kepada YMX plus C, 4 ni kena bawa ke sebelah ataupun Y ni kena single, nampak ni? Y ni kena single. Okey. So bila Y kena single, Y sama dengan MX tambah 8. So 4 pindah sebelah dia akan jadi Y sama dengan M per 4X tambah 8 per 4. 8 per 4 sikitkan boleh jadi 2 lah. So sekarang ni fokus kita adalah kecerunan ni. So untuk GH pula kecerunan dia adalah 1 per 3. Okay, sekarang ni M dia adalah 1 per 3. Bukan M ni maksudnya kecerunan. Kecerunan dia adalah 1 per 3. Kita nak cari M ni. So kecerunan dia mesti sama.
Boleh. MEF sama dengan MGH. So apa ni M? M ni adalah kecerunan Tapi biasanya kecerunan kita panggil sebagai M, kan? Betul. Dia saja nak kelirukan tu. M ni dia saja nak kelirukan. So MEF sama dengan MGH. Yang kita tahu adalah MGH iaitu 1/3. Dan MEF ialah M/4. So berapakah nilai M yang kat sini? Nilai M kat sini ialah 4 pindah ke sebelah. So M bahagi 4 pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. So M sama dengan 1/3 darab M, darab 4. So dapatlah M sama dengan 4/3. M yang ni ialah ni kat sini. Boleh faham tak? Boleh semua? Okey. So kemudian sekarang ni nak cari pintasan X bagi garis lurus EF. So pintasan X ni adalah untuk EF So kita masukkan M, ataupun kita pun dah tahu dah sebenarnya M ni kecerunan dia apa. Kecerunan dia adalah 1/3. So kalau kita tak masukkan pun tak apa, kita terus letak 1/3. Tapi takut ada yang tak faham pula. Y sama dengan 1/3 X tambah 2 kan, kalau ikutkan dia punya persamaan. Boleh faham ke ni? Kenapa jadi 1/3? Ke tak faham? Kalau kita masukkan 4/3 pun dekat sini, dia akan jadi 1/3. Cuba buat. Okey, kita buat. Kan M dekat sini 4/3 kan? 4/3 kan? So kita buat 4/3 bahagi 4 X tambah 2. Okey, cuba tekan kalkulator. 4/3/4 dapat berapa? Dapat tak 1/3? Sedap pun. Dapat tak 1/3? Dapat kan? 1/3 X tambah 2. So kalau macam nak cari pintasan X, sebab sekarang ditanya pintasan X kan? Pintasan X, cari pintasan X bagi EF. So pintasan X kita nak kena buat apa? Okey, sekarang ni banyak soalan tanya cari pintasan X, cari pintasan Y. Kalau pintasan X, ingat satu dia. Pintasan X, Y sama dengan kosong. Okay, apa maksud Y sama kosong? Dekat pintasan X ni, koordinat yang kita tahu, yang koordinat sepatutnya adalah XY, betul? XY. Tapi yang kita tahu adalah Y sama kosong. Sebab apa? Kan Y kosong ni. Sepanjang garisan ni Y kosong. So kita boleh letak sebagai X kosong. Sebab tu kita cakap pintasan X, Y sama dengan kosong. Itu dari segi kefahaman lah. Boleh faham ke ni? Hello. Dengar tak suara? Saja je. Okey. So kita masukkanlah Y sama dengan kosong. Kosong sama dengan 1/3 X tambah 2. So 2 pindah sebelah, 2 kena pindah dulu sebab 2 terasing daripada 1/3 X ni. So jadi negatif 2 sama dengan 1/3 X. Kemudian 1/3 pindah sebelah. Kadang-kadang ada orang buat 1/3 pindah sebelah jadi bahagian, boleh juga. Ataupun siapa nak pindahkan 3 dulu, sebab 3 kat bawah nak pindahkan 3 dulu pun boleh juga, sama je. So 3 pindah sebelah akan jadi 3 darab negatif 2 dapat negatif 6, betul? Boleh juga, ini kan 1/3 darab X kan, pindah sebelah jadi negatif 2 bahagi 1/3, boleh juga. Dapat juga, kalau tekan kalkulator dapat juga negatif 6. Okey, so jawapan dia pintasan X bagi garis lurus EF adalah negatif 6. Boleh faham? Boleh faham tak ni semua?
Okay, baru 2 orang cakap faham. Yang lain tak faham ke? Ada berapa orang ni? Ada 8 orang dalam ni. 8 orang ni faham tak? Tak faham bagi tahu secara private pun tak apa kalau malu. Yang penting jawab faham ke tak faham. Bukan marah ni Cikgu nak bagi mana bagi faham semua. Kalau tak faham cikgu explain sampai faham. Okey. Aina faham? Soalan Aina ni. Alright. So next soalan. Boleh Siap check record ke tak ni. Okay, record. Kan macam hari tu lah. Jalan-jalan rupanya tak record. Okay, next. Okey, dalam rajah di bawah O ialah salan, titik-titik CD terletak pada paksi dan DE ialah selari dengan paksi Y. Okey, DE selari dengan paksi Y lah. So, kalau yang DE selari dengan paksi Y, apakah kecurunan dia? Kecurunan dia kosong ke infinity? Dia ada dua je. Kalau macam garisan, ikut garisan ni, kalau ikut garisan ni ada dua je. Kalau DE kecurunan dia adalah infinity, so tak boleh, tak arifah. So kita benda ni tak ada M dia tak ada. So bila tak ada M, kita kena ikut sama ada diikut Y ataupun diikut X. Okay. So tak apa itu nanti kita bincang ni. Garis lurus AB adalah selari dengan garis lurus CD. Okey, yang ni selari. Kalau tak ada anak panah, kita letak anak panah bagi nampak. Okey, ni selari dengan ni. Boleh? Persamaan garis lurus CD ialah 3x tambah 4y sama dengan 12. Okey. Okey, garis lurus CD 3x tambah 4y sama dengan 12. Nyatakan persamaan garis lurus DE. Okey. Bila kita nampak DE ni, macam kita nak tahu. Ada siapa-siapa tahu tak macam nak buat? Ada siapa tahu tak macam mana nak buat? Kalau siapa nak buka mikrofon, boleh buka mikrofon. Cakap je, jangan malu-malu. Tak tahu. Yang lain ada yang tahu? Kenapa macam ada Haris tak ada? Okay, tak tahu So rasanya macam tak tahu. So garis lurus DE dia bersilang dekat pintasan X. Tapi dekat pintasan X dia sama dengan CD, betul tak? Dia bersilang dengan CD ni dekat pintasan X. Betul? So kita perlu cari pintasan X gunakan CD. Okay, so macam cari pintasan X. Tadi kita dah buat dah. Macam cari pintasan X. Apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat untuk cari pintasan X? Betul. Betul Zati. Okey, cuba buat. Dapat berapa? X dapat berapa? Cuba buat. Kita kena buat apa? Y sama dengan 0. Siapa yang keluar? Y sama dengan 0. Sebab Y sama 0, X sama dengan berapa kalau Y sama 0? Y sama 0, X sama dengan tak payah jawab ke?
Garis lurus CD dah bagilah. Ni garis lurus CD. Kita guna garis lurus CD je. Sebab CD ni dia bersilang dekat X. So DE ni sama dengan X. Pintasan dia pun dekat X. Tengah buat. Okay. Tak mahal ke? 70. Yang lain tak cuba ke? Dapat tak? Y sama yang kosong. Masukkan Y tu kosong. Oh, jadikan persamaan dia. Okey, boleh tak apa. Masukkan dulu. Jadikan tak apa, boleh. Betul tu. Betul tu nanti. Buat dalam persamaan garis lurus dulu. Lepas tu jauh. Jauh apa? Tak apa. Boleh je. Boleh. Teruskan. At least cuba. Okey, betul. Balikis betul. Yang lain. Tak boleh jawab. Ya. Ha? Tak, itu lah. Pintasan X, Y sama dengan kosong. Kan? Y sama kosong. So kita just terus masukkan kosong pun tak apa. 3X tambah 4 kosong sama dengan 12. So 4 dan kosong, kosong lah. Kan? So 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 bahagi 3. So dapatlah 4. Okay. So dekat sini X adalah 4. So bila X sama dengan 4, DE ni nampak dia straight dekat X je, betul tak? DE ni kalau gariskan kita panjang pun dia dekat X je. So persamaan DE ialah X sama dengan 4. Ini jawapan untuk soalan A. Boleh faham? Faham tak ni? Cikgu memang faham. Yang lain faham tak ni? Faham. Asal dah terkeluar-keluar ni. Okay, boleh? Tak ada respon. Okay, soalan B. Cari persamaan garis lurus AB dan seterusnya tentukan pintasan X di lurus itu. So, disuruh cari garis lurus AB. Untuk cari persamaan garis lurus, kita perlu tahu apa? Kita perlu tahu dua benda, iaitu apa?
kecerunan koordinat. Betul. M dengan XY. M dia sama dengan CD. M dia sama dengan M untuk CD. XY dia kita guna apa? Yang dekat AB tu lah, iaitu 2 negatif 4. So cari dulu MCD apa? Kat sini ni kan. Nak cari M macam mana? Kita pindahkan dalam bentuk persamaan garis lurus. 3x tambah 4y sama dengan 12. 3x pindah sebelah, jadi 4y sama dengan negatif 3x tambah 12. 4 pindah sebelah jadi bahagi y. Kita nak lembab. Okay, tak apa. Okay, so 4 pindah sebelah jadi bahagi negatif 3 per 4x tambah 12 per 4. Okay, yang kita nak ambil adalah kecerunan saja. So fokus kat kecerunan, iaitu kecerunan dia adalah negatif 3 per 4. So M dia adalah negatif 3 per 4. Lepas tu buat apa? Masukkan dalam Y sama dengan MX tambah C. Sebab apa? Sebab nak cari persamaan, kita guna benda ni. Okay, Y dengan X adalah dia punya koordinat, M dia adalah kecerunan. So kita dapatlah C. Faham? M dia negatif 4. M dia, Y dia M negatif 4. M dia negatif 3 per 4. X dia 2. C lah yang kita kena cari. So dah darab negatif 3 4, negatif 3 per 4 dah 2, dapat negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2 pindah sebelah, dia akan jadi tambah 3 per 2. Bukan 2 pindah sebelah 2 tak boleh pindah sebelah satu-satu. Sebab apa? Sebab dia terasing dengan C. Dia bukan operasi darab dengan C. Dia dengan C ni adalah operasi tambah tolak kan. So pindah sebelah ikut dia punya sifat. Negatif pindah sebelah jadi positif. So jadilah negatif 4 tambah 3 per 2 sama dengan C. So C sama dengan berapa? Tekan kalkulator. Negatif 5 per 2. Dapat tak semua? Dapat negatif 5 per 2. Okay, so persamaan dia ialah Y. Dia salin balik yang ni, tapi Y dengan X kita tinggal, jangan tulis. So Y sama dengan, jangan tulis tu maksudnya jangan masukkan koordinat dia lah. Y sama dengan negatif 3 per 4 X tolak 5 per 2. So ini untuk persamaan garis lurus AB yang ni soalan yang ni. Okay, nak tentukan pintasan X, apa kita kena buat tadi? Kenapa tak pindah satu-satu? Sebab hubungan 2 dengan C adalah tambah tolak. Nampak ni? Ada tambah. Dia bukan darab. Kalau C dekat sini, kalau C dekat sini tak apa. 2 pindah sebelah jadi darab. Faham tak? Dah pindah satu-satu. Tapi dia dengan C dia terpisah. Okey? Dia terpisah. So, macam mana cari pintasan X? Y kosong sama dengan negatif 3 per 4X tolak 5 per 2. So negatif 5, kita pindahkan dulu negatif 5 per 2, ataupun kita nak pindahkan ni pun boleh. Ikut manalah yang senang. Okay, pindahkan ni pun boleh. Ni pindah sebelah jadi tambah, sebab dia terpisah dengan X kan. So nah, kalau macam ni boleh pindah satu-satu. Pindahkan 4, lepas tu pindahkan negatif 3. Okay, ataupun kita nak pindahkan secara bahagi pun boleh. So kita boleh buat 5 per 2 bahagi negatif 3 per 4 sama dengan X. Dapat berapa?
Negatif 10/3 dapat tak? Yang lain dapat tak? Negatif 10/3. Kan kalkulator. Sin X sama dengan negatif 10/3. Ini soalan B. Dapat tak? Seorang dia jawab ni. Izzati seorang je ke dalam ni? Dia seorang je jawab ni. Faham tak? Ke masih tengah fikir? Cuba tengok balik dulu. Lepas semua dah cakap faham lah, baru cikgu teruskan. Cepat. Faham ke tak? Faham tak ni? Baru 2 orang reply ni. Tidur agak ni. Aduh. Awal lagi tidur. Seminyak je semua ni. Kita tidur, kita teruskan je lah. Boleh tak ni? Teruskan. Okay, next soalan. Cuba nampak soalan. Pada jadi ruang jawapan, lorikkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey. Ketaksamaan. So, ada bagi 3 kesamaan. Salin dulu ke sebelah ni. Y kurang daripada 7. X kurang daripada 14. Lagi 2Y lagi besar daripada negatif X tambah 14. Dia ada 3 persamaan. So kat situ dia ada bagi kita Y ada garis lurus putus-putus. Okey. So yang mana putus-putus ni mewakili benda ni lah, Y sama dengan 7. Okey, so kat sini adalah Y sama dengan 7. Okey. Kat sini X sama dengan 14. Dan satu lagi, macam mana nak buat? 2Y lagi besar daripada negatif X tambah 14. Okey. Untuk buat persamaan ni, satu lagi ni dia tak bagi garisan kan? Untuk yang ni kan? So, cara nak buat garisan, ada satu je cara yang paling mudah. Iaitu kita buat kat sini 2Y
sama dengan negatif X tambah 14. Kita cari pintasan dia, pintasan X dengan pintasan Y dia. Okay, pintasan X dia, nak cari pintasan X kita buat apa? Y sama dengan kosong. Dan nak cari pintasan Y, kita buat X sama dengan kosong. So, kita cari pintasan X dulu. Pintasan X, Y kosong kan? So, kita masukkanlah Y kosong. So, dapat X plus. Okay, 2 darab kosong, kosong. So, negatif X pindah sebelah. So, kita buat dulu, slow lah. Satu-satu. X pindah sebelah. So, dia dapatlah X sama dengan 14. So, dia berpintas dekat sini. Okay, garisan ni dia pintas dekat X dekat sini. So, pintasan Y dia pula. Pintasan Y adalah X sama dengan kosong. So, 2Y sama dengan negatif kosong tambah 14. So, negatif kosong sama kosong lah. Boleh buang. So, 2Y sama dengan 14. Betul? Kalau siapa tak sama saya keliru, tekanlah negatif kosong tambah 14. Dapat 14 juga. So, 2 pindah sebelah. 2 pindah sebelah. Jadi apa? 2 dengan Y adalah operasi darab. Pindah sebelah jadi bahagi. So, dapat 14 bahagi 2. So, sama dengan 7. Y sama dengan 7 di sini. So, ambil pembaris, kita gariskan. Okay. Tapi kita buat garisan macam mana? Sebab kita nak buat garisan macam mana, kita tengok ni. Adakah dia ada silangan kat bawah? Adakah dia macam gini? Kalau dia tak ada macam gini kan? Dia tak ada kan? Dia macam gini kan? Nampak ni? Dia tak ada sama dengan dia. So, maksudnya garisan dia adalah putus-putus. Boleh buat garis putus-putus tak? Tak boleh. Dia tak boleh buat garis putus-putus. Tak apalah. So, kita gariskan. Ni andaikan garis putus-putus ni garisan untuk ni. Tapi garis putus-putus. Boleh faham? So, dia garis putus-putus. Nak padam macam ni. Okay, dah nak mati. Sekejap lagi kita start balik. So, garis putus-putus. So, kat mana kita nak lorekkan dia? So, cara nak cari lorek, kita tengok ni dulu. Y kurang daripada 7. Okay. Y7 kat mana? Y7 kat sini kan. Kalau kurang daripada 7, maknanya dekat bawah garisan. So, tempat lorek dia kat bawah ni. Bawah garisan ni. X kurang daripada 14. Sini X sama 14 kan, tapi dia kurang. So, dia sebelah sini. Dia tak boleh lebih daripada sini, dia kena kurang. Dia maknanya belah kiri. Dan 2Y lagi besar. So, lagi besar dia mesti atas garisan. Y mesti kat sini So, dia atas garisan ni. So, kat mana tempat lorek? Tempat lorek dia adalah dekat sini. Lorekkan lah. Lorekkan. Boleh faham? Boleh tak? Boleh faham tak bab ni? Kau nak tengok explain balik? Atau nak tengok ulangan nanti? Boleh semua? Boleh tak ni?
Okay, next question. Soalan keempat. Pada rajah di ruang jawapan, urutkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. So, sama juga soalan macam tadi. Tulis dulu soalan dia kat sebelah. 2y tambah 1/2x kurang daripada 2. 3y lagi besar daripada 2x tambah 6. X kurang daripada negatif. Salah soalan ni rasanya. Salah soalan ni. Tukar soalan ni, tukar kepada X lagi besar daripada negatif 3. Tukar. Soalan ni salah ni. So ada 3. Okay, yang ni dia bagi yang ni. Yang ni pun sama. So sekarang kita nak cari X sama dengan negatif 3 kat mana. So S kat negatif 3. So kita boleh tengok mana yang bersilang dekat lintasan X, dekat belah negatif. Yang bersilang dekat belah negatif adalah yang ni, kan? Betul. Okay, so kita check adakah betul ini negatif 3. Kita check ini dia bersilang dekat mana. Biasanya dia akan bersilang, sebab persilangan ni adalah persilangan yang satu lagi punya persamaan yang ni, biasanya lah. Okay, so kita ambil persamaan ni, iaitu yang ni. Untuk cari pintasan X, Y adalah kosong. So jadilah dia 3. Jual mahal lah yang jual mahal lah. Tahu lah, rasa memang standard itu sebab dulu masa saya dengan iPhone dia 260. Ingat tak? Tapi dia pernah beli sama tanpa di gudang 10 rupiah. Cici kot. Macam yang bos. Jadi Banyak. Jadi dia kata yang iPhone ni 400 gram. Alah, I tak tahu murah ke mahal. Kalau I nak beli something dulu, I niat nak tolong kawan. Itu ayat pihak sendiri. I niat tolong kawan I yang sekarang. Sebab I ingat I dulu masa I beli dengan I pun 1.60. So itu pun dah berapa
kamera juga. Ibu kat mana? Kita habis. Ha? Kerja mana? Tahu dia? Kita habis. Tak ingat aku. Oh ni. Dah lama kan? Dia dah lama ya? So sekarang lagi ke? Sekarang masih dah boleh tak kita? Tak tahu lah. Okey, sambung yang tadi. So untuk cari pintasan X ni, kita perlu jadikan Y sama dengan kosong. So ambil persamaan ni, kita buat Y ni jadi kosong. So 3 darab kosong sama dengan 2X tambah 6. Kan? So 3 darab kosong, kosong sama dengan 2X tambah 6. So 6 pindah sebelah jadi negatif, 6 sama dengan 2X. 2 pindah sebelah jadi bahagi, 6 bahagi 2. So negatif 6 bagi 2 dapatlah negatif 3. So betul lah pintasan dia dekat negatif 3. So sini adalah negatif 3. So kita ambil X ni, macam mana kita buat ni X sama dengan negatif 3 kan? X sama dengan negatif 3. So kita buat garisan solid ke garisan putus-putus? Kita buat garisan solid. Sebab apa garisan solid? Sebab dia ada sama dengan ni. So dia adalah garisan solid. Garisan solid bukan putus-putus. So X lagi besar daripada negatif 3. So dia mesti belah kanan. Dia mesti belah kanan garisan ni. Tak. Belah kanan lah. Okay, so dia mesti belah sini. Dia tak boleh belah kiri. Okay. So biasanya dia kat belah dalam ni lah. Biasanya jawapan kat dalam ni. Jawapan soalan ni salah tadi sebab dia buat belah kiri. Belah kiri dah kat belah sini lah. Dah macam tak logik pula. So persamaan yang ni dia mesti nampak lagi kurang. So lagi kurang dekat bawah garisan. Nampak garisan ni? So dekat bawah. Okay. Dan satu lagi 3Y lagi besar. So bila lagi besar, garis lorikan dia mesti adalah kat atas garisan. So kat sini lah tempat lorikan dia. Kalau macam ikut soalan tadi, X kurang daripada 3, kita akan dapat jawapan dekat area sini. Okay. Kalau X ni kurang daripada 3 lah, sebab dia kat sebelah kiri. Boleh faham? Boleh tak semua? So jawapan dia yang merah pekat tu. Yang merah pekat tu jawapan dia. Boleh tak semua? Hamba tu hamba. Ada soalan lagi? Okay, so far tu dia soalan. Tu semua pun daripada Aina. Yang lain tak ada soalan ke? Semua soalan mat boleh buat lah semua. Okey, kalau tak ada soalan, kita belajar bab lain lah. Kalau tak ada soalan. So, bab apa nak belajar cepat? Beritahu bab apa nak belajar. Buku ya.
dapat satu. Satu aircon tu kan. Ada benda kena tukar sepatutnya. Saya cakap nanti dulu lah. Dia check lah. Dia cakap kalau abang ada free, datang kedai. Nanti dia buat, dia check satu-satu. Sebab kalau tak akan tinggal kita. Bukan, bukan kereta. Yang keluar air tu kan. Sama ada kompresor ataupun dia punya tempat penyimpan. Apa lagi sini ya? Penjelmaan. Penjelmaan boleh ajar, tapi ya nak ajar ni dalam ni komputer ni. Kalau depan-depan senang. Sekejap. Okey, tak apa, kita cuba belajar penjelmaan. Kita buat satu-satu. Apa hal ni? Okey, penjelmaan. Sekejap. Itu kita belajar kejap kan, belajar sikit kan penjelmaan kan. Penjelmaan kita kena tahu ada berapa penjelmaan. Okey, penjelmaan First yang kita tahu apa dia? Translasi yang paling senang. Okey, translasi. Nombor 2, pantulan. Nombor 3, putaran. Nombor 4, pembesaran. Okey. Fokus ni. Penjelmaan ada 4. Translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Okay. Translasi bentuk dia macam mana? Okay, translasi bentuk dia X, Y macam ni. Okay, X dia ni dia mungkin jadi positif atau negatif. Contoh negatif 4, negatif 5. Maksudnya apa? Dia gerak ke kiri 4 kali, dia gerak ke bawah 5 kali. Itu maksudnya ni. Contoh lain 3, 4.
Dia gerak ke kanan 3 kali. Dia gerak ke bawah 4 kali. Boleh? Negatif 4, negatif 5. Okay, boleh. Yang atas ni X, yang bawah ni Y. Dia macam ni lah. Dia macam apa punya, macam ni, XY. Kalau X gerak ke kanan, dia akan positif. Kalau gerak ke kiri, dia akan negatif. Kalau Y gerak ke atas, positif. Gerak ke bawah, negatif. Sama juga macam ni. Negatif, negatif. So maksudnya dia gerak kiri dan ke bawah. Positif, positif. Oh, silap. Yang ni silap, sorry. Ini silap. So gerak ke 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So dia positif, positif kan? X positif, Y positif. Boleh translasi ni. Boleh juga jadi 3, negatif 4. Ni yang tadi tu lah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dia positif, X dia positif, Y dia negatif. Okay, boleh faham Okay, next adalah pantulan. Pantulan biasanya kita macam cermin. Contoh ada pantulan pantulan petak. Atau ini adalah cermin dia. Kalau tengok cermin, jarak daripada kita contoh, ini cermin. Ini adalah objek. Ini adalah objek. Okay, jarak ni ke sini mesti sama dengan jarak ni ke sini, betul? Kalau objek ni jarak dia 1 meter, sini pun mesti 1 meter. Faham? Macam kita cermin. Jarak kita ke cermin 1 meter. So cermin ke dalam tu, image kita tu adalah 1 meter juga. Boleh faham? So kalau petak kat sini, so dia mesti sama. Jarak ni mesti sama dengan jarak sini. So dia dah ada kat sini. Jarak titik ni sama dengan sini, sama jarak dia. Jarak titik ni sama dengan titik ni. Jarak titik ni sama dengan titik ni, sama. Okey tak? Ni pantulan. Itulah pantulan yang bengkok. Pantulan dia mesti ada apa? Dia mesti ada persamaan, ataupun dia mesti ada garisan lah. Dia mesti ada garisan. Dia mesti ada garisan. Okay, boleh jadi garisan tu seperti X sama dengan 4. So maksudnya kalau X sama dengan 4, ini ada ni, S4 kat sini, objek kat sini. So dia pantul, dia akan dapat kat sini lah. Okay. Dan lagi, kalau Y sama dengan negatif 1, okay, garisan dia adalah Y sama dengan negatif 1. So negatif 1 kat sini kan, kita buat garisan. Ini adalah tempat cermin dia. Contoh objek kat sini. So jarak dia sini ke sini mesti sama dengan ni, ke bawah. Kat sini objek dia. Boleh dia pantulkan daripada sini menghala ke sini. Jarak dia yang cermin mesti sama dengan jarak dia yang atas ni. Contoh jarak dia 1, 2, 3. Contoh ada 3. So dia mesti 3 jarak dia. Okey tak semua? Boleh? Ni adalah pantulan. Okey, putaran susah sikit nak ajar. Putaran nanti kita buat. Nanti cikgu explain further. Pembesaran. Okey, translasi apa key point dia semula. Translasi key point dia ni je. Ni je key point dia. Pantulan, key point dia adalah garisan. Kalau masuk key point ni macam kita nak buat ayat. Contohlah penyemaan tu adalah translasi. So kita dah tulis penyemaan V ialah translasi ni.
Macam tu. Dia suruh buat ayat kan, ada soalan yang dia buat ayat kan. So buat penyamaan V ialah translasi contoh 5, 7. Macam tu. Ni ayat dia. So keyword dia just ni je. Pantulan pula keyword dia adalah garisan. Contoh penyamaan V ni ialah translasi. Pantulan penyamaan V ialah pantulan pada garis X sama dengan 5 contoh. Okey, boleh. Keyword dia adalah garis. Garis apa? Ni keyword dia. Translasi ni je keyword dia. Okey. Contoh lagi, yang putaran pula. Putaran keyword dia ialah putaran berapa darjah. Okey, berapa darjah? Contoh ni 90 lah. 90 darjah. Lawan arah jam atau ikut arah jam. Ini biasanya dia punya apa pilihan lah dibagi. Lawan arah jam ke ikut arah jam. Dan satu lagi keyword adalah pada pusat apa. Dia mesti ada pusat. Pusat ni biasanya koordinat. Okey, koordinat atau huruf. Huruf boleh. Kalau pusat tu dekat huruf, kita letak huruf tu. Kalau pusat tu tak ada huruf, kita kena letak koordinat. Okey, so keyword dia apa? Ini. Berapa darjah ikut arah jam atau lawan arah jam dengan pusat. Dia mesti ada pusat dengan darjah. Arah dia lah, arah dia ke mana. So ada dua keyword untuk putaran. Satu lagi adalah pembesaran. Ialah pembesaran. Pembesaran kena ada apa? Dengan faktor skala. Faktor skala tu adalah berapa kali ganda pembesaran dia. 2 kali ganda, 3 kali ganda, 4 kali ganda, atau setengah kali ganda, atau negatif 1/2, negatif 2. Dah ada positif negatif juga. Okay, nanti kita explain pada dengan faktor skala berapa pada pusat apa. Ada pusat juga. Pusat pembesaran. Kenapa ada pusat? Okey, contoh macam mata. Macam kita belajar kanta lah, kanta besar. Kena. Macam tidak. Kan ada belajar kan kanta kan? Ingat. Macam mana nak buat? Kalau ni kat sini dia akan nampak besar kat sini. Belakang dia. Lampu suluh lah, lampu suluh. Ni lampu suluh. Bila kita suluh kat sini, objek kat sini, nanti nampak bayangan dia akan nampak lagi besar. Lagi dekat, lagi besar. Perasan tak? Lepas pergi ambil handphone, ambil objek, letak. Buka lampu, letak. Kalau lagi dekat, bayangan kat belakang tu lagi besar. Boleh cuba kat rumah nanti malam-malam. Okay? Okay, tu just explanation sikit untuk penyamaan. 3 soalan Oh, ada lagi sikit penyamaan. Penyamaan kena ada apa? Objek dengan image. Objek dia ialah barang asal. Contoh macam kita tengok cermin.
Kita adalah objek dan dalam cermin tu adalah image. So contoh kita nak gerakkan suatu point, so asal dekat situ, bila kita gerakkan, lepas kita gerakkan pada satu tempat, itu adalah image yang selepas kita gerakkan tu. Okay. So untuk lagi faham, kita buat soalan lah. Okay. Tak ada skop apa lah. Start melambat dia kan. Ambil pukul 11. Okay. Ambil pukul 11, 10.50 gitu. Terus. Okay, ini soalan. Dia bagi tahu penjelmaan, biasanya akan bagi tahu soalan macam ni lah, lebih kurang bentuk dia. Ni memang soalan SPM 2017. Yang itu adalah kenyataan. Dia bagi tahu penjelmaan T ialah satu translasi 2/3. Nampak tak? Pendek je. Keyword dia translasi 2/3. Penjelmaan U, putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Nampak? 90 darjah ikut arah jam, keyword dia 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Asalan ni kosong-kosong lah. So dia tak bagi tahu koordinat, tapi dia bagi tahu asalan. Kan? Yang penjelmaan ialah satu pantulan pada garisan X sama dengan 3. X sama 3 kat sini. Nyatakan koordinat imej bagi titik J di bawah penjelmaan berikut. Titik J. Sekarang titik J kat mana kat sini? So penjelmaan RU pertama adalah RU. So bila RU, kita kena buat R ke RU dulu. Antara R dengan U, mana kita kena buat dulu? R ke U? Kita kena buat U dulu. Sebab apa? Dia macam itu, U kat belakang kan. So kita kena buat yang belakang dulu. Kita buat U dulu. U ialah apa U? U ialah putaran pada asalan. So J ni pusat pada asalan. So macam mana kita nak buat? Okay, macam mana kita nak buat? Kita ambil ni, buat bentuk L. Ini bentuk L macam ni. Betul ke? Nampak cikgu macam mana? Sekejap. Saya tak tahu korang nampak cikgu macam mana. Saya nak tunjuk lah. Tak apalah. So L macam ni kan. So pusat dekat sini. So pusat ni kita kena tekan. Kita tak boleh gerakkan. Yang gerakkan adalah L yang sebelah sini. J yang kita kena gerakkan. So bila dia cakap 90 ikut arah jam, so dia akan gerak ni. Cikgu cakap kena ajar depan-depan ni baru nampak. So contoh, nampak tak? Kita go off background belakang.
kiri kan. Okey, contoh. Okey, sini. Contoh pusat. Kau akan nampak sini kan? Betul ke? Kau nampak sini. Okey, bila pusat kat sini, kita pegang pusat tu, kita gerakkan sapu darjah ikut arah jam. Dia akan jadi sini. Okey, sapu darjah. Yang ni, dia mesti sapu darjah. Sapu darjah kan? Tadi macam ini kan? Sebenarnya dekat sini. Sini dia akan gerak jadi sini. Nampak tak? L macam ini, pusat kat sini. Kita gerakkan, dia akan jadi ini. Faham tak? Gerak sini. So, antara ni dua ni, sapu darjah ni. Faham ke tak ni? Dia akan gerakkan sini. Itu cara nak buat putaran. Itu cara nak buat putaran. Boleh? Guna L. Guna L. So, kita tengok macam ini kan. Contoh kat bawah ni adalah satu. Lepas tu yang kat atas ni ada dua kotak. Satu, dua kan. So, bila kita buat macam ni, dia akan jadi satu, satu, dua. Okay, boleh dapat tak? Boleh? Dapat? So, jawapan macam ni kita nak buat. Jawapan cara nak jawab asalnya adalah 1, 2. J, 1, 2. Dia akan gerak ke mana? Dengan dalam penjelmaan U, dia akan gerak ke arah ni kan. Okay, so kat sini koordinat dia ialah 2, negatif 1. Okay, ini bawah penjelmaan U. Lepas tu dia gerak, kalau tak tulis J ni pun tak apa rasanya. Tu digerakkan lagi di bawah penjelmaan R. R ialah pantulan. Okey, kita buat garisan pantulan tu tadi. Pantulan adalah dekat sini. X sama dengan 3 kan. Kurang kebal. X sama dengan 3. Cari X ketiga kat sini. So buat garisan. Ini adalah X sama dengan 3. So, bila kat sini dia nak gerakkan X sama dengan 3. So, sini ke cermin berapa? Sini ke cermin satu kotak. So, dia mesti kat sini. Dia akan gerak ke sini. Okay, satu kotak kan, dia akan gerak ke sini. So, apakah koordinatnya ni? Koordinat ni adalah 4, negatif 1. So, tulis 4, negatif 1. Di bawah penjelmaan R. Boleh faham? Jawapan markah adalah dekat sini. Dekat sini tak ada markah. Okey, kat sini boleh padam. Tak ada markah langsung pun kat sini. Siapa buat ni tapi tak buat ni, kosong. So markah adalah yang dekat sini. Boleh faham? Okey. So, yang kedua, TR. So, kita akan buat R dulu. Betul? So, kalau macam dekat atas kertas jawapan, atas kertas soalan tu, kita boleh padam yang ni. Okay, boleh padam yang ni. Yang ni boleh padam. Dua ni. Boleh padam. Okay, jangan guna padam. Kalau tidak padam nanti, jadi hilang semua ni nanti. So, jangan tak padam dulu. Okay, buat TR. Kita buat R dulu. R ialah pantulan pada garisan X sama dengan 3. So, kita start daripada sini, J. Dia pantulkan dulu kan, sebab kita nak buat R dulu. So, dia pantulkan dulu 1, 2. So, kena tulis 1, 2. So, dekat sini dia bergerak. Tulisan tukar ni, tukar tulisan biru. TR kan. So, J kat sini. So, gerak 1, 2. So, asalnya adalah 1, 2.
Di bawah penjelmaan R, dia akan gerak ke arah 5, 2. Okey? Boleh faham? So, lepas digerakkan R, dia gerakkan guna T pula. Translasi 2, 3. So, maksudnya, ini digerak 2, 3. Macam tadi dia cakap, 2, 3 tu, ni X, ni Y kan? So, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. So, kat sini. So, dia gerak ke mana? Di bawah penjelmaan T, dia akan gerak ke 7, 5. Okey, ni jawapan dia. Boleh? So, dengan jawapan tu, kita akan dapat 4 markah. So, tak bergerak ni. Okey, dengan jawapan tu kita akan dapat 4 markah. Simple je kan nak buat. Putaran tu kalau boleh faham konsep L, senang je. Okey, boleh? Boleh faham? Ni macam beberapa orang dia ada ni. Lima orang ni tak apalah. Cikgu tapi lah siapa yang rasa macam kasih komik, tendang keluar. Okay, next. Soalan next adalah soalan B. Kita kena screenshot balik yang first tu. Banyak lagi. Nanti dah baru cas. Tidur lah. Okey, ni soalan dia. EFGH ialah image bagi ABCD. Okey, EFGH ialah image bagi ABCD. EFGH ni biasanya benda ni adalah yang paling akhir dan ni adalah yang paling awal. EFGH ialah image bagi ABCD. So objek mana objek? Mana objek, mana image? Mana satu objek, mana satu image? Ya, betul. ABCD objek. Objek asal lah. Okey. Di bawah satu penjelmaan MN. So maksudnya dia ada dua penjelmaan, iaitu M dengan N. Maksudnya daripada satu image dia bergerak ke satu image, daripada objek dia gerak ke image yang pertama, kemudian dia gerakkan image yang kedua. Macam tadilah. Macam tadi kita buat pantulan, lepas tu translasi kan. Ataupun kita buat apa tadi? Kita buat putaran, lepas tu apa? Itu maksudnya dua penjelmaan. Dan ni pun dua penjelmaan, iaitu penjelmaan MN. Dan biasanya untuk soalan ni dia akan guna pembesaran. Okey. So, huraikan selengkapnya penjelmaan N. N adalah penjelmaan yang pertama ke kedua? Okey, pertama.
So maksudnya ABCD yang ni dia akan gerak ke yang ni dulu. Nampak ni, putih ni. So agak-agak apa nama penjelmaan ni? Daripada sini dia pergi ke sini. Ada 4 nama kita boleh bagi. Adakah dia penjelmaan translasi? Adakah dia putaran? Adakah dia pantulan? Adakah dia pembesaran? First, pembesaran. Adakah dia pembesaran? Dia membesar ke? Betul. Dia membesar ke? Membesar bukan kan? So dia bukan pembesaran. Adakah dia translasi? Translasi dia akan gerak dalam keadaan bentuk dia sama. Contoh yang ni dia gerak translasi 2-1. So dia gerak 1-2-1. So bentuk dia sama juga macam ini. Lebih kurang macam itulah. Dia akan bentuk yang sama. Adakah bentuk ni sama dengan ni? Tak sama kan? So dia bukan translasi. Kalau putaran biasanya dia akan rotate maksudnya kalau gerak macam ni dia mungkin akan jadi macam ni, ataupun dia mungkin jadi macam ni. Dia pusing. Okey, dia pusing. Dia berpusing lah. Mungkin juga putaran 180 darjah boleh, tapi tak tepat. Sebab apa? Sebab sebelah sini panjang, semuanya dia mesti panjang kat belah atas ni. Kalau dia putaran dia akan panjang belah atas. Okey, boleh faham? Kalau dia putaran dia akan panjang kat belah atas. Tapi dia sama, yang sini sama dengan sini. So kita panggil dia sebagai pantulan. Okey, dia mesti pantulan. Sini sama dengan sini kan. So kita kena cari kat mana garisan pantulan. Macam jadi cakap, pantulan keyword dia adalah garisan, betul? So carilah garisan dia kat mana. Garisan dia kat mana? Kat mana cermin dia? Kat garisan apa? Agak cermin dia kat garisan mana? Okey, dia adalah X. Okey, dia akan macam ini kan? Dia akan tegak. Tapi tegak dekat mana? Dekat nombor berapa dia tegak? Dekat nombor 6. So maksudnya garisan dia adalah X sama dengan 6. Ini adalah dia punya garisan. So garisan dia adalah X sama dengan 6. Garisan pantulan. So kita kena huraikan. Nampak huraikan? So nombor 1, jawapan nombor 1 ialah, kita buat guna ni, cantik sikit tulisan kan. Kita boleh tulis sebagai penjelmaan apa tu? N ialah pantulan pada garisan X sama dengan 6. Itu jawapan dia. Boleh? Itu jawapan dia. Penjelmaan ialah bukan pantualan, pantulan. Penjelmaan ialah pantulan pada garisan X sama dengan 6. Okey, boleh? Okey, penjelmaan M pula, iaitu penjelmaan yang kedua. Lepas dia pantulkan, dia buat apa ni? Pembesaran kan, dia besar. Nampak sangat dia membesar, betul? So bila membesar dia ada pusat. Macam mana kita nak cari pusat? Pembesaran ada 2 keyword, iaitu skala dengan pusat. Berapa skala pembesaran dan berapa pusat? Kat mana pusat dia? So nak cari skala pembesaran senang je. Tengok ni. Okey, skala. Skala rumus dia ialah
panjang. Panjang image bahagi dengan panjang objek. Ini skala. Panjang image bahagi dengan panjang objek. Apa maksud panjang image bagi dengan panjang objek? So maksudnya kita tengok sini. Kita cari panjang tengah ni. Okey, panjang image 1, 2, 3. 3 kotak kan? So tulis sebagai 3. Kita set daripada F kan? So yang kecil pula 1 je besar dia. Nampak? 1 kotak je per 1. So 3 bagi 1 sama dengan apa? Sama dengan 3. So skala pembesaran dia ialah 3. Itu cara nak cari skala. Okey. Poin kedua adalah kita nak kena tahu kat mana pusat dia. Nak cari pusat, kita ambil bucu dengan bucu. Pair bucu dengan bucu. So G bucu dia, pair dia dengan ni. Betul? E pair dia dengan bucu ni. H pair dia dengan bucu ni. Okey. So kita gariskan, ambil baris gariskan. Gariskan. Ini garisan panjang lah. Ini pun garisan panjang. Lebih-lebih tak apa. So cari tempat yang dia kena, tempat dia bertemu. Dia bertemu dekat sini, dekat E ni. Betul tak? Dekat E. E ya? F kan? F. Dia bertemu dekat F. Maksudnya pusat dia adalah dekat F. Boleh faham? Boleh faham tu? Okey, ayat dia. Okey, dah nak habis masa. Jadi kita dah nak habis masa. So ayat dia, penjelmaan M ialah pembesaran dengan faktor skala 3 pada pusat F. Ataupun tak ada koordinat ni boleh. Koordinat apa F tu? 8, 7. Boleh juga. 8, 7. Boleh. Tapi nak senang F je lah, pada pusat F. Itu jawapan dia. So dapatlah 5 markah. Itu je. So 4 tambah 5 dah 9 markah dah. Kan? Boleh faham? Boleh skor tak ni depan ni? Okay. Okay, last. Nak cari luas kawasan yang berlorik. Sempat dah ni ya. Tak apalah, cukup tu je. Takut tak sempat lah. Takut tengah belajar je habis masa. Tak apa. Lepas ni semua ada buku past year question kan. Cuba buat dulu soalan-soalan yang atas-atas ni, A, B. A dengan B. Okay, buat semua. Buat semua soalan yang berkenaan dengan topik ni, soalan A, B. Okay? Tak faham boleh WhatsApp cikgu direct, jangan malu-malu. Okay? Okay So tu je. So harap yang ada ni boleh terus komit. Jangan apa je. Jangan cheat small. Apa dia? Okay Alright, so apa-apa nanti boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp cikgu kalau tak faham. So kita tutup majlis kita dengan tasbih Farah dan surah Wanas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua kerana hadir. Kita jumpa hari Khamis malam insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama.